神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。在十字架上你付出所有，你无限的爱毫无保留，你爱我，拯救我，使我真正自由。感谢耶稣赦免我罪，一生一世我跟从你，请你进入我心，做我救主，我永属于你。在十字架上你付出所有，你无限的爱毫无保留，你爱我，拯救我，使我真正自由。在十字架上你付出所有，你无限的爱毫无保留，你爱我，拯救我，使我真正自由。我已经决定跟随耶稣，我已经决定跟随耶稣，我已经决定跟随耶稣，永不回头。我已经决定跟随耶稣，我已经决定跟随耶稣，我已经决定跟随耶稣，永不回头。世界在前头，世界在背后，世界在前头，世界在背后，世界在前头，世界在背后，永不回头，永不回头，永不回头。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的
Selamat sore, ibu-ibu terkasih dalam Tuhan. 亲爱的姐妹们，属所爱的姐妹们， Kita ketemu lagi dalam Persekutuan Wanita tanggal 10 bulan 6 2026. 今天我们已经进入6月份的10号了。 Tidak terasa ya, kita sudah ada di pertengahan tahun 2026. 不知不觉，我们已经进入到2026年的半个季了。 Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. 感谢神对我们各自每个姐妹们的保守看顾。 Ibu-ibu sekalian, sadarkah kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan kita sangat berharga di mata Tuhan? 姐妹们，我们理解吗？我们是神所创造的，在神的眼里，我们是这宝贵的。 Sampai begitu berharganya, sampai Allah rela putranya Yesus Kristus diberikan untuk kita mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. 神的大爱，爱到他愿意差派他的独生子到世间，为我们赎我们的罪而死在十字架上。 Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. 我们先来做一个祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih kami mau belajar kembali firman-Mu, menuntun kami Tuhan di dalam pengertian akan siapakah Engkau dan siapakah kami manusia ciptaan-Mu ini. Kami mohon pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, kita sering bertanya atau banyak juga orang bertanya, sebenarnya siapakah manusia itu? 姐妹们，我们常常会问，人到底是谁？ Para pemikir filsafat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, mereka juga memikirkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. 很多思想家就是比拉多，还有 Socrates, Plato, dan 苏格拉底，还有一个就是 Aristoteles. 亚里多德是。 Mereka mencoba memikirkan apa sebetulnya jawaban dari pertanyaan itu. 他们是为了想要解答这个问题。 Misalnya Aristoteles 比如亚里多， mengatakan 他说到， manusia itu sebenarnya hewan yang berakal sehat. 人类其实是一个有理性的动物。 Ya, begitu ya. Ini pendapat mereka. 他们是，这是他们的想法。 Bahkan dikatakan manusia itu katanya adalah sebetulnya binatang yang berpolitik atau binatang yang bersosial. 他们说，人其实是一个会有社会观念的动物，也是会有这个政治性的动物。 Lalu ada seorang lagi bernama Charles Darwin. 还有一个叫查斯达维， Ya, dia menyebutkan bahwa terjadinya manusia itu sebenarnya karena sebab-sebab yang mekanis, maka sebetulnya manusia itu ya sejajar setara dengan hewan. 他也说，人其实是一种机械化的变化，其实跟动物是平等的。 Nah, begitu ya. Nah, dari situ manusia terus berkembang katanya, begitu akhirnya menjadi manusia yang cerdas, yang pintar. 所以他就推动了这个进化论，以至于人不断的进步，所以他有这个聪明智慧。 Nah, bagaimana sebenarnya pandangan Alkitab tentang hal ini? 那圣经对这样的说法有什么给我们什么解释？ Apa pandangan Alkitab tentang manusia? 圣经对人的看法是什么？ Yang pertama, 第一， manusia itu adalah ciptaan Allah yang dikatakan sungguh amat baik. 人是神所创造的，非常好的。 Ya. Dulu saya pernah membahas mengenai bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya. 之前我们已经学习了神怎么样创造宇宙万物，以及他所有的这个在里面的。 Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. 神创造从无者有。 Itu ya. Jadi bukan Allah itu meniru-niru, plagiat meniru ya, bukan. 神不是模仿或者抄袭其他的创造。 Kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Kita ini adalah satu pribadi. 我们被造是一个个体。 Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26, 27.
比如在创世纪第26到第1章26到27节，这里告诉我 Tuhan 们， berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 就是神说，让我们创造以我们的形象和样式来造人。 Nah, di dalam bahasa asli Alkitab 在圣经的原文里， di Perjanjian Lama ini namanya bahasa Ibrani ya. 在旧约里面的这个以前是用 Ada 希伯来文， ya, ada 3 kata penting. 有3个非常重要的词 Yang 句。 pertama itu bara. 第一个是 bara， Bara artinya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya, lalu itu menjadi ada. 就是从完全没有的创造成有， Nah, itu bara. 那是 bara。 Yang kedua adalah yassar. 第二句 Yatsar 就是 yatsar， Berarti menciptakan menggunakan materi yang sudah ada, lalu melibatkan unsur seni. 就是把它已经有的，但是以这个艺术的概念来创造它。 Ya begitu ya. Jadi ini ibaratnya seperti seorang tukang keramik, tukang membuat apa itu keramik ya. Dia sedang bekerja membuat dari tanah liat lalu dibuat bentuknya, diukir dan sebagainya. 就好像一个陶匠，他可以用他手中的泥土，把它塑造成各种各样的类型的物质。 Kata yang ketiga adalah asah. 第三就是阿萨， Nah, asa ini artinya Allah menciptakan sesuatu secara kreatif. 就是神用很有创意的这个创意来创造一些。 Di dalam Kejadian pasal 5, 在创世纪第5章 di ayat 1第1节， ada 2 kata yang dipakai, yaitu kata bara dan kata asah ini. 在这里也用到有 bara 跟阿萨两个字句。 Pasal 5 ayat 1 bunyinya, pada waktu manusia itu diciptakan, dibara oleh Allah, dibuatnyalah, diasahnya dia menurut rupa Allah. 就是这里有用到这个2个词，就是当神创造亚当 Ya, betul. 亚当的时候，他是有用到阿萨，也有用到巴拉这句话，从无到有，以及用艺术的这个方式来塑造人。 Allah mencipta manusia secara khusus dan melibatkan pemikiran kreatif dan bersifat seni di situ. 就是神创造人的时候，有他的自己的艺术，还有他属于好像是雕刻方式来塑造一个人。 Nah, ibu-ibu sekalian, sadar nggak kita sebagai manusia ya, ini kita berbeda dengan ciptaan yang lain. 姐妹们，我们要理解，神创造人与创造其他的物件完全是不相同的。 Di dunia memang ada makhluk-makhluk ya, hewan-hewan yang pintar. 是的，在世界上很多那些我们称它为非常聪明的、非常有技巧的这些动物。 Di lautan itu ada ikan-ikan yang pintar. 在这个海底里面，或者是水里面，也有很多很聪明的这些小鱼。 Berang-berang itu juga pintar. berang是那个 Apa itu ya? Ya itu yang pokoknya seperti kayak model-model berang-berang itu lah ya. 就是有一种 poster ya. 鱼叫做好像狐狸，它的 Ya. 形状好像是狐狸， Ya, 但是它是鱼的， Makan ikan gitu ya. 它是专测那些小鱼。 Nah, lumba-lumba kan pintar ya. 那个海豚也非常聪明。 Nah, kita lihat juga makhluk-makhluk ya seperti monyet, orangutan, jenis-jenis simpanse itu mereka pintar memang. 我们也看到很多猴子的类型，它们也看起来是有聪明的。 Anjing ya juga bisa dilatih dengan sangat baik ya. 狗我们也可以把它锻炼成，把它 Tapi 训练成非常有功用的一 Tidak 个 ada 动 yang 物。 bisa menyaingi manusia tentunya. 当然没有一个可以跟人相比较的， Kenapa? Karena kita spesial ya. 因为我们是非常特别的， Dicipta menurut gambar rupa Allah. 是按照神的形象而造的。 Berarti kita ini adalah punya keserupaan atau boleh dikatakan kita ini perwakilan Allah. 我们就好像神一样，也可以说是代表神。 Kalau raja-raja zaman dulu mereka juga membuat patung-patung ya. 以前的君王，他们有
塑造一个小小的这个雕刻像， Oh, ada yang kecil tapi ada yang besar juga dibuat. 有的是小的，有的是很大的。 Dan patung-patung itu sebetulnya mewakili raja mereka. 这些雕像呢，就代表着当时的君王。 Bisa juga akhirnya dikatakan yang dibuat itu juga mewakili dewa mereka yang mereka sembah. 有的雕像是代表他们所敬拜的那些偶像神， Nah, jadi dalam konteks manusia sebagai gambar Allah, 所以人是按照神的形象造的。这 sini 句话， pengertiannya adalah bahwa bukan kita ini sama dengan Allah, bukan, tapi kita mempunyai keserupaan dengan Allah. 不是说我们这些人被造的人跟神是完全相似的，但不是这样，而是我们有跟神有相像的部分。 Ya, ingat ya, kita manusia, kita tetap ciptaan, kita tetap terbatas. Allah itu pencipta dan dia tidak terbatas. 我们要记得，我们是被造的，神是创造的，我们是有限的，神是无限的。 Nah, di sini kita harus mengerti itu. 所以我们要非常的理解。 Nah, kita dicipta menurut gambar Allah, artinya kita punya ciri-ciri, karakteristik yang ada pada Allah. 我们按照神的形象被创造，就是意味着我们有一些跟神相像的部分。 Nah, misalnya Allah itu kasih, 比如说，神是充满慈爱的， kita juga punya kasih, 我们也有慈爱啊。 tapi kita tidak seperti Allah ya, Allah maha kasih. Ya. 我们不像神这样，神是无限量的他的慈爱，但是我们的爱是有限量的。 Kita bisa tahu dan punya pengetahuan, tapi kita tidak maha tahu. 我们可以知道，以我们的思想可以理解，但是我们不是全知的。 Jadi ada satu pengertian yang terbatas bahwa kita dicipta menurut gambar Allah, tapi ada batasannya. 所以我们要非常理解这一部分，就是我们是被造的，但是我们是被造在有限之下。 Dalam pengertian terbatas, menurut dicipta menurut gambar Allah, itu berarti manusia dicipta dalam karakter rohani yang khusus, karakteristik rohani yang khusus, diciptakan dengan pengetahuan yang benar, kesucian dan kebenaran. 就是人被造在按照神的形象被造在有限方面，意思说人被创造有属灵，特别的属灵，就是被创造以正确的智慧，有正确的智慧，能够圣洁，还有会有理解真理。 Yang pertama, 第一点， manusia punya kemampuan memahami kebenaran Allah, 就是人有能力理解神的真理， tetapi juga kita bisa menyampaikan kebenaran Allah kepada orang lain. 我们也可以有力量、有能力，能够把这个真理传达给他人。 Manusia diberi kemampuan untuk mendedikasikan hidupnya dengan segenap hati, dipersembahkan kepada Allah. 人也被神让我们能够把我们的生活奉献给神，让我们可以侍奉他。 Kemudian manusia juga diberikan kemampuan atau punya kemampuan untuk mentaati apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. 神也给我们能力，可以理解神要我们所行的他的旨意。 Nah, dalam pengertian yang lebih luas, 再更广泛的理解， arti dicipta menurut gambar rupa Allah itu adalah 就是更广泛的来理解，我们是按照神的形象来造的话， bersifat rasional. 是理性的话的。 Manusia punya kemampuan menggunakan akal budi. 人有能力使用他的思维思考。 Nah, itu yang pertama. 第一， Yang kedua, bahwa manusia punya kemampuan membedakan baik, buruk, baik dan tidak baik atau yang jahat begitu, yang benar dan yang salah. 人有能力分辨对与错、善与恶， Ini namanya kesadaran moral. 就是道德的理解， Nah, ditanamkan Allah dalam hati manusia. 就是神把这个我们称为良心的放在我们心里面， Nah, sangat menarik ya, ibu-ibu sekalian ya. 非常有意 Di 思的姐 dalam 妹们。 di dalam apa namanya ini ya, filsafat Tiongkok ya. 在中国的这个自学。自学里，自学里， Nah, kita mengenal juga ada istilah Tao misalnya. 我们理解有这个道， Maka akhirnya muncullah menjadi Taojiao atau agama Taoisme ya.
所以就遗留下来，就是有一个道教。 Nah, kenapa bisa ada begitu? 为什么会这样呢？ Bahkan itu sudah sangat lama sekali, ya. 而且这个文化已经太久了，很久了 Menunjukkan 流 kepada 传 kita 到 bahwa 现在， manusia itu memang ciptaan yang spesial. 就是告诉我们人是以很特别的方式被创造的。 Hati nurani manusia itu menyuarakan, ya sesuatu yang membuat mereka itu bisa rasa bersalah, ya kalau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. 就是人能够非常明确的知道他做错了或是做对了，因为他们内心里有良心在告诉他们。 Kemudian kita dicipta dalam rupa gambar Allah, artinya juga bahwa kita ini punya sifat rohani. 我们按照神的形象被造，就是告诉我们，我们有属灵的 Sehingga kita 方面。 bisa berelasi dengan Allah yang adalah roh. 同样的，就是告诉我们，我们可以与同样是灵的神有沟通，能够跟他有关系。 Di sini terutama yang paling membedakan kita dengan ciptaan yang lain. 这就是一个最特别的特点，我们与其他的被造物不同的方面。 Makhluk yang lain boleh diciptakan juga mungkin sistem tubuhnya dan sebagainya mungkin lebih kurang sama ya. Ada yang dia perlu makanan, minuman, dia bisa bereproduksi, bisa beregenerasi, punya anak cucu dan sebagainya. Tapi di sini yang membedakan yaitu kita manusia memiliki roh dari Tuhan. 其他的被造物，比如说我们说是有生命的这些被造物，他们可能也有一些的思想，或者是他们有一些的聪明智慧，但是与人是完全不相同的，就是人有这个良心。 Nah, ini sesuatu sekali lagi yang sangat istimewa dengan kita. 这是我们成为人被造的人是非常特别的。 Dan terlebih lagi manusia mempunyai sifat kekal dari roh yang diberikan Allah di dalam diri manusia. 就是人已经赐给我们有永恒的灵，就是在我们这个有限的身体上。 Artinya manusia sebenarnya tidak akan berakhir hanya di dunia yang materi saja. 就是告诉我们，我们的人不单单只是会在这个物质的世界里面消灭，不存在的。 Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita masih akan melanjutkan di dalam kehidupan di dunia rohani. 就是当我们在这个有限的这个世界、物质的世界里，我们去世了、不在了，但是我们还有灵魂，可以永远与神在天国里。 Nah, inilah yang sangat istimewa dari kita. 这就是我们被造的人的特别的这个特 Jadi 征。 ibu-ibu sekalian, 所以姐妹们， kita patut bersyukur kepada Tuhan. 我们应该要向神献 Ketika 上感 melihat 恩。 hidup kita, 当我们看到我们的生活的时候， ya, ternyata kita dicipta Tuhan begitu spesial. 原来神创造我们这么的非凡的， Kita dikasihi oleh Tuhan. 我们被神这么的爱， Terlebih Tuhan telah memberikan Yesus bagi kita. 特别是神把他的独生子耶稣基督 Apakah 赐给我们的。 Ibu-ibu pernah bersyukur untuk anugerah Tuhan ini? 姐妹们，你成佛，因为我们所得到的这些而献上感谢呢？ Syukuri hidup kita, 为我们的自己的生活到今天而献上 percayakan 感 hidup kita 谢。 juga kepada Tuhan, 是否把我们的生活信托于神了吗？ persembahkan juga hidup kita untuk Tuhan. 奉献我们的生命、我们的生活给神了吗？ Nah, apa yang kita kerjakan, kita mau memuliakan nama Tuhan. 无论我们所做的什么，只为了要荣耀神的名。 Nah, kepada kita semua yang mendengar atau menyaksikan video ini, 让所有看或者听了这个视频的所有人， apakah engkau memakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan? 你是否使用用你的生活、你的生命来荣耀 Mungkin 神 engkau 呢？ seorang yang sedang menempuh pendidikan. 也许你正在学府上， Untuk apa? 为了什么？ Kiranya engkau sadar itu untuk memuliakan Tuhan. 愿你觉悟到，其实你所这个得到的，只为了要荣耀神。 Ketika saudara engkau mungkin saat ini baru mulai merintis, membangun suatu usaha. 姐妹们，也许弟兄姊妹们，也许你正在开始创业的时候， Betul, usaha ini untuk menafkahi hidupmu dan keluargamu barangkali. 对的，你的这个创业是为了要养育、要扶持你的家庭、孩子、太太、丈夫们， Tetapi itu bukan tujuan akhir. 这不是最终的
目的。 Tuhan mau hidupmu memberkati juga orang lain. 神要你的生活同样要成为别人的祝 Tuhan mau 福。 melalui usahamu nama Tuhan dimuliakan. 神要借着你的这个经营，你的这个事业来荣耀他的名， Tapi juga memberkati orang lain. 同样也是要为他人带来祝福。 Mungkin saat ini engkau sudah punya keluarga dan Yes, sedang it's inside. membesarkan anak-anakmu. 你已经有家庭了，正在把孩子抚育。 Apa yang kamu pikirkan? 那你有什么想法呢？ Apakah mereka menjadi segala-galanya? 孩子们是你所有的吗？ Bukan. 不是的。 Betul, Tuhan titipkan mereka. 是的，神把它托在你的手中。 Saudara sebagai orang tua, papa mama punya tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan, mencukupkan kebutuhan mereka. Benar. 是的，神把孩子托付给我们成为父母的，我们有责任、有任务，把他们养育、培育成一个成 Tapi yang 人。 kita rindukan, yang Tuhan inginkan sebetulnya adalah kita membesarkan mereka menjadi insan-insan yang nanti hidup takut akan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia. 但是神托付给我们这些孩子们最主要的目的是要我们传承我们的信仰，以至于他们以后可以把这个认识耶稣基督，把耶稣基督同样宣扬给其他的人。 Bagi kita yang sudah berusia indah, usia senja, usia lanjut, 对于我们已经进入到年纪老迈的弟兄姊妹们， 晚年lah, ya. 晚年了， Apa yang saudara-saudari pikirkan? 那我们到底想些什么？ Biasanya kita memikirkan, nah, bagaimana? Apa yang saya akan wariskan kepada generasi penerus? 通常我们会想，我要把什么遗留给我的子孙们？ Mungkin kita ada kekhawatiran. 也许我们会有挂虑， Usaha yang saya bangun, 我所建立的这些事 mereka 业， bisa teruskan nggak? 他们能够继承下去吗？ Ya, apa yang selama ini susah payah saya kumpulkan, 我这个一生这么辛苦的把它存积起来的这些， nanti ini saya serahkan ke siapa? 我要把它托付给谁呢？ Kita banyak ya memikirkan ini sebenarnya. 其实我们内心里面，我们思想里面常常会想这些问题。 Sebenarnya tidak salah kita memikirkan nanti usaha ini, nanti harta kita, termasuk deposito kita ya, kita mau serahkan wariskan ke siapa, tidak salah. 其实我们常常会挂虑的，我们会说我在银行的钱，我的产业，我的这些属世的财富，我到底要怎么样的继承给他们呢？ Tapi sebenarnya yang lebih penting, 但是最重要的， saudara harus wariskan apa? Wariskan kehidupan, wariskan iman kepada generasi penerus. 我们要承传的就是我们对主的信心，以及 Percaya 对主的信仰， Ya, 传承 percayakanlah, 给下一代。 doakanlah generasi penerus, ya selalu ingatkan mereka untuk hidup belajar takut akan Tuhan. 就是不断的为他们祷告，也要不断的鼓励他们 Ya. 为主而活。 Sebenarnya itu paling penting. 其实这是最重要的。 Kalau mereka sudah hidup takut akan Tuhan, 假如我们活在敬畏神的生活方式上， seberapapun harta yang saudara wariskan, saudara nggak usah khawatir. 无论你继承他们有多大的财富，你不用挂虑； Seberapa banyak pun atau seberapa sedikit pun saudara nggak usah khawatir. 无论你留给他们的遗产有多大，或者是只是一小部分而已，你也无需挂虑。 Sekali lagi saya katakan ya, saudara dengarkan baik-baik ya. 所以弟兄姐妹、 Ya. 弟兄姊妹们，好好听。 Kalau saudara sudah didik, mereka belajar hidup takut akan Tuhan. 就是当他们已经活在敬畏神的生活方面， Seberapa banyak pun saudara wariskan atau seberapa sedikit pun saudara wariskan harta itu, saudara nggak usah khawatir. 无论你为他们留下了多大的财富，或者是多小的这个一点点的财富，你不需要为他们的挂虑， Mereka akan bisa mengelola. 他们会好好的 Mereka akan 处理 bisa memaksimalkannya. 他们能够加倍的来使用这一些。 Maksud saya begini, 我的意思是这样， kalau saudara Tuhan berkati dengan harta berlimpah ruah hari ini, 假如今天神祝福你，让你的财富是多得不得了， saudara punya keturunan generasi yang takut akan Tuhan. 你已经培育出一个敬畏神的孩子们， Mereka akan kelola dengan baik.
他们一定会好好的 Mereka 来 akan 继承，来 pakai 处理。 untuk pelayanan, pakai untuk memuliakan Tuhan. 他们同样的会使用这些财富来荣耀神，来侍奉神。 Yang justru kita jadi pusing bagaimana generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat. Jangan-jangan nanti generasi kesekian habis. Nah, itu sih sebenarnya kekhawatiran kita. 所以我们常常会挂虑，我的子孙大概是已经很可以的，已经有信心。但是下一代呢怎么样？再下一代呢怎么样？ Tapi saudara nggak usah pusing lah, 所 ya. 以姐妹们，我们不需要挂 Nggak usah 虑， sih pikirkan hal-hal begitu. 不需要想的这么长。 Generasi di bawah, oke kita didik. 我们的 Ajar 下 mereka. 一代，我们好好的培育他们，教育他们。 Ya. Ya, sisanya itu serahkan kepada Tuhan, ya. 接下来我们只有把它托给 Tapi 神。 kalau saudara bilang, aduh hartaku dikit kali ya, itu wariskan apa? Gitu ya. 但是有的姐妹弟兄姊妹们可能会说：“哎呀，我的财产只是这么小，我把什么 Nah, 传承给他们，遗 sekali 传给 lagi, 他们呢？” bukan itu masalahnya. 再一次的，这不是问题。 Kalau mereka hidup takut akan Tuhan, 假如他们真的敬畏神 yang 的话， kecil itu, yang sedikit itu, nanti mereka bisa kembangkan lipat ganda, lipat ganda, lipat ganda, ya. 这些小小的你留给他们只是一点点的这些遗产，他们同样能够靠着神的恩典，把他们扩展成为可能是大更大更多。 Saudara jangan pikir kecil-kecil itu nggak ada arti gitu ya. 所以姐妹们，我们不要以为哎呀这小小的 Nah, 没有什么意思的了。 kadang-kadang di dinding kita itu, ya, di dinding rumah kita, 有的时候在我们家里的这些墙， yang bagian luar itu ya, 这外面的墙， tiba-tiba bisa tumbuh tumbuhan kecil. 突然间会生出一个小小的植物。 Biasanya kita tidak peduli gitu ya. 通常我们是不去管它啦， Tumbuhan itu lama-lama makin besar. 但是这个植物它越来越长大， Sampai dia cukup besar, 直到它够大的时 nah 候， saudara sudah mulai gelisah. 那你就开始挂虑了。 So, panggil orang, panggil tukang untuk lihat. 那你就叫那个工人来看一看，这个是哇为什么长树了？ Waktu tukang lihat ya, dia bilang begini, Ai, itu pohon beringin loh. 所以那个工人看了看，就说这个是 beringin 树， 榕树啊. 榕树，呀很大的。 Wah, kok bisa ada pohon beringin? 那你会问，为什么会有这个榕树呢？ Dibawa oleh burung 因为是小鸟把那个 atau 种 dibawa 子 oleh 带来， angin di situ. 可能是大风吹了，把种子撒 Waktu 在那 kecil 里。 kita tidak anggap kan. 当它在只是幼苗的时候， Biasanya 我们 mulai 不 agak 理它。 besar, kita bisa kewalahan. 但是当它长大了有树根的时候， Ini akar beringin ini ya susah sekali, dia begitu berakar susah dan dia punya kekuatan, dia bisa memecahkan tembok, itu merusak dinding kita. 这个榕树的根是非常坚固的，它也是非常快速的，能够连墙壁它都能够穿过，能够下到你的房子里。 Jadi kalau warisan walaupun dikit ya, kalau orang anak cucu kita ini dikasih warisan tapi mereka daya juangnya kuat, daya juangnya gigih, orang mentalnya juga kuat, ya mereka bisa jadi orang yang sangat berhasil. 所以，当我们把只是小小的遗产留给他们的时候，我们不用挂虑，他会有他的智慧、他的能力，怎么样来把这些所谓的小小的，把它扩展成为一个大的。 Nah, ibu-ibu, apa yang mau diwariskan? 那姐妹们，我们预备好把什么传承给下一代吗？ Terutama iman, ya. 特别重要的就是把信心 Mereka 传 kenal 承给他们。 Tuhan yang sejati, 他们明白理解真正的神是 belajar 谁， hidup takut akan Tuhan. 而且学习怎么样过着敬畏神的生活。 Nah, saya melihat ada banyak kadang-kadang ya tragedi dalam keluarga-keluarga yang kaya raya. Ya. 我常常看到非常富有家庭的许多的悲剧。 Apa sih itu tragedi? 什么是叫做悲剧呢？ Nah, tragedi apa maksudnya? 什么意思呢？ Ya, ketika orang tua sudah tidak ada, 就是当父母不在了， karena banyak harta yang diwariskan, 因为他遗留了这么多的财产， kadang-kadang pembagian tidak jelas, 而且分割财产的时候不公平， pembagian tidak merata, 就是好像就是不公平， secara hukum tidak kuat. 在法律上没有 Nah, 明 ini 确的这个 semua 证 nih 据， anak menantu ya berebut berkelahi satu dengan lain.
所以留下来的就让家人们为了财产而彼此仇视， Sangat tragedi bukan? 这是不是非常可悲呢？ Ya, jadi sampai di sini firman Tuhan hari ini. 所以今天我们的解经到此， Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 愿神祝福他的话语。 Mari kita berdoa. 我们来做一个祷告。 Jamai, silakan boleh bersyukur untuk firman Tuhan. 我们一起来祷告。亲爱的父爸上帝，感谢你让我们不知不觉进入到6月了。虽然我们度过的日子以前怎么样，我们可能忘了，有些可能还记得，但是我们接下来的日子，我们要做什么呢？就是以更大的信心，就是恳求神圣灵帮助我们， 怎么样在年老的生活上有更好的见证。 把我们的传承信心传承给下一代，纵然他们可能不明白，会觉得啰嗦，但是我们要不断的为他们带导，让神打开他们的心门，也可以用灵里的眼睛、耳朵看到他们的父母所承传下来的，可能不是庞大的财富，可能只是小小，可能是一点点，他们甚至不屑一顾，但是神给我们的，我们应该要先以感恩的心 献上感谢，同样的也为着孩子们预备的不是属世的这一些，但是属灵上的，我们要最好的、最确定的传承给下一代。虽然我们很多时候不知道怎么说，但是从生活见证当中，我们可以从读经、祷告、思想神的话语做带导的工作上，实际上也是成为一个最好的见证。跟周遭的人，我们也可以不断的以赞美神的 语气来把我们的生活诉说给周遭的人听。同样的，我们不用做得很大，做拆船子，我们自己成为一个主的最好的见证者。神已经会祝福我们，神愿意，神也喜爱我们这样的生活方式。姐妹们，把我们自己余下的时间多不多，我们自己不晓得，但是我们把它全然仰望神的时候，神会顾念、看顾、保守。 因为我们的神是独一的，是唯有他我们可以信托的。感谢神，把我们的姐妹会的每个姐妹们放在你的手中，纵然他们有困难、有担忧、有挂虑、有疾病，但是神，你借着我们的祈求，你会按你的时间旨意回应我们的。感谢主，向你说声感恩，把这个姐妹会姐妹们、弟兄们都托在你的手中。 向你说声感恩，奉靠耶稣生命祈求的，阿门。阿门，阿门。好，谢谢，谢谢，下午好，再见。午安。